Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Okey. Okey, dalam pembelajaran kita adalah mengenai aplikasi teknologi iaitu reka bentuk elektronik. Jadi, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, murid akan dapat menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, dalam pembelajaran kita akan menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan output. Okey, sebelum tu, siapa tahu maksud pengaturcaraan? Okey. Pengaturcaraan adalah salah satu tata cara arahan kepada mikropengawal untuk proses isyarat input dan menghasilkan isyarat output dalam melaksanakan arahan. Okey, selain kita dengar dengan maksud pengaturcaraan, siapa tahu dengan kata lainnya? Dengan kata lain daripada, apa tu pengaturcaraan? Pengaturcaraan juga dikenali dengan programming. Programming. Dalam sebelum kita membuat pengaturcaraannya, kita mestilah tahu mengenai perkara asasnya. Jadi itu salah satunya adalah fungsi asas arahan atau cara pengisian. Yang mana pembelajaran kita adalah berkait rapat dengan pembelajaran yang sebelumnya. Itu yang mana kamu telah download aplikasi MagnaCode M10 dari Play Store. Jadi untuk memulakan pembelajaran kita, simbol ini, tambahan ini sangat penting kerana kita akan gunakan bahagian ini untuk tengok beberapa bahagian sebelum membuat pengaturcaraan. Jadi yang dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa kumpulan arahan, itu termasuk dengan arahan decision, bahagian decision, graphic design dan other digunakan sebagai asas pembelajaran kita untuk dalam menggunakan aplikasi MagnaCode M10. Slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya adalah mengenai ini adalah bahagian yang saya bincangkan sebentar tadi, itu pada bahagian harapan aplikasi MagnaCode M10. Pada bahagian ini kita ada variable, controller, I/O dan juga decision, graphic design, phone dan juga other. Ini adalah salah satu arahan dalam MagnaCode tersebut. Sebagai contoh arahan atau cara. Pada bahagian controller kita ada dua, iaitu DAO1 dan juga grid controller. Fungsi dia apa? Fungsi DAO1 on ini adalah untuk memberi arahan menghidupkan atau mematikan DAO1. Seterusnya adalah read controller. Apa itu read controller? Read controller adalah berfungsi untuk membaca semua nilai peranti input daripada papan litar elektronik. Seterusnya adalah bahagian decision. Decision kita ada 3. And if C A in 1, if C D in 1. Apa fungsi and if? And if fungsinya adalah mematikan arahan if. Seterusnya yang kedua adalah C A in 1, yang mana berfungsi jika nilai penderia peranti input analog yang digunakan pada papan litar sepapan dengan syarat yang telah ditetapkan. Contohnya, if C A in 1, jika isyaratnya sepadan, dan seterusnya isyaratnya akan proses. Jadi yang ketiga adalah if C
D in 1. Jika nilai peranti input digital yang digunakan pada papan litas sepadan dengan syarat digital iaitu O off dan 1 on. Okay, syarat akan diproses. Okay, yang ketiga adalah other. Other dalam bahagian ini kita ada 3. Go to 1 dan juga timer dan juga node. Okay. Pada arahan yang pertama ini, yang mana berfungsi untuk pergi ke barisan arahan atau cara yang hendak ditentukan untuk mengulang arahan. Okey, seterusnya yang kedua adalah diletakkan pada akhir pengatursyaraan untuk melengkapkan pengatursyaraan. Yang kedua adalah timer. Timer yang mana berfungsi untuk menunggu seketika berdasarkan tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, contohnya kalau kamu letak 3 saat, jadi untuk timer dia akan menjadi 3 saat. Kalau kamu letak 2 saat, dia akan jadi 2 saat. Okay, 2 second, 3 second dan juga 1 second. Seterusnya adalah node. Node juga ada pada bahagian other, yang mana ia berfungsi untuk kita menulis catatan pengatursyaraan yang kita bina. Okey, yang kamu lihat ini slide yang seterusnya adalah fungsi simbol 3 titik ini. Okey, fungsi simbol 3 titik ini ada pada bahagian hadapan apabila kamu membuka magnet code M10. Okay, M10. Okey, sekiranya kamu lihat pada bahagian sebelah kiri saya, okey, pada bahagian sini, home ini. Okey, apabila home muncul pada bahagian sini, dia sebelum ini kita ada 3 titik. 3 titik. Jadi, apabila kita klik pada 3 titik, keluarlah bahagian ini. Bahagian run, simulator, clear all, open project, save project, delete project, share project, classroom dan juga example. Jadi saya akan terangkan beberapa fungsinya. Dalam fungsi simbol ini, kita ada run. Apa itu fungsi run? Run adalah berfungsi untuk memindahkan programming kita, itu pengatursyaraan, kepada papan litar. Yang mana kita nak lihat adakah ia menjadi ataupun tidak. Jadi kita klik pada run. Seterusnya adalah clear all. Clear all adalah berfungsi untuk memadam semua programming yang telah dibina pada ruangan halaman home. Home. Bahagian sini. Seterusnya untuk open project adalah open project adalah berfungsi untuk mencapai projek pengatursyaraan yang telah disimpan. Yang ketiga adalah yang keempat. Yang keempat adalah save project, yang mana berfungsi untuk menyimpan pengatursyaraan. Dan yang terakhir adalah delete project, yang mana berfungsi untuk memadam projek pengatursyaraan yang disimpan. Seterusnya ini adalah salah satu contoh yang mana cara untuk memasukkan, untuk memadam dan mengubah sual arahan atau cara dalam aplikasi magnet code M10. Jadi kita akan lihat macam mana dia nak buat, ya. Sekiranya kamu dapat lihat, kita ada pada 3 titik dah tambah. Ini adalah beberapa komponennya. Variable, controller, decision, graphic design, phone dan juga other. Pada bahagian ini kamu boleh pilih mana-mana. Jadi di sini saya akan pilih bahagian ini, dot one. Pilih. Lepas tu kita klik pada bahagian sini. Jadi kita ada. Kita klik. Di sini ada beberapa fungsi dia. Kita boleh juga redo. Alright. Kita copy, klik pada bahagian tadi dan kita juga boleh pastekan dia menggunakan bahagian sini. Jadi kita boleh klik lah seberapa banyak. Boleh buat ke bawah dan juga ke atas. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh guna? Alright. Kita klik. Yang ini adalah saya tunjuk macam mana kita nak mendelete. Kita klik dan juga kita klik pada bahagian kanan.
dalam kotak ini. Lepas tu kita akan klik pada bahagian tong sampah. Okey, ini adalah berapa banyak yang kita boleh letak. Okay, kita boleh juga buat on dan juga boleh buat off dalam untuk membuat pengaturcaraan kita. Okay, delete. Okay, ini adalah bagaimana kita nak masukkan program kita dan juga memadam dan mengubah suai arahan kita. Okay, seterusnya. Okay, yang seterusnya adalah cara menulis aturcaraan mudah. Okay, ini boleh rujuk dengan muka surat 106. Okay, ini adalah contoh yang saya berikan. Yang mana sebelum kita membuat, sebelum kita menulis pengaturcaraan, okay, sebelum kita menulisnya, kamu dapat lihat ada 3 gambar ini. Okay, saya akan tulis yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okay. Ini adalah berkait rapat dengan pembelajaran kita macam mana kita menulis pengaturcaraan mudah. Okay. Senangnya kita lihat pada bahagian gambar rajah yang pertama. Okay, sebelum kita membuat pengaturcaraan kita, programming kita, kita perlu tahu gambar rajah ini yang mana kita perlu mulakan ia. Okay, kita perlu pastikan LED dia menyala. Lepas tu kita perlu tunggu 2 saat. Lepas tu LED kita terpadam berdasarkan arahan-arahan pada bahagian ini. Dan juga kita perlu tunggu lagi 2 saat dan padam ia. Okey, ini adalah lukisan kita. Lukisan untuk membuat pengaturcaraan kita berdasarkan lukisan ini. Seterusnya ini adalah arahan atau cara yang kita akan guna dalam membuat kita punya simulasi data tersebut. Okay, yang mana kita ada down 1. Okay, down 1 saya tertinggal. Lepas tu kita juga ada timer. Kita ada down 1. Okay, kenapa off? Kenapa on? Okay, on ini untuk memberikan litar LED kita menyala pada bahagian awal. Lepas tu bila off, okay, litar LED tersebut tidak menyala. Okay, kita lihat kepada fungsi ini. Menyala dan juga tidak menyala. Okay, timer adalah berfungsi untuk menunggu sekejap dengan tempoh yang telah ditetapkan oleh kita. Okay, berdasarkan beberapa second ini. Sekiranya kamu letak 3, jadi dia akan tunggu 3. Okay, begitu dengan go to. Kita akan lihat macam mana membuat lampu kelip-kelip selang 2 minit itu menggunakan manual code M10. Jadi kita lihat. Okay, kita klik pada bahagian 3. Okay, lepas tu simulation. Okay, pada bahagian tambah ni kita boleh pilih komponen, iaitu saya menggunakan caret ini. Okay. Jadi saya akan tambah LED. LED ini. Saya tambah lagi kepada ground. Okay, untuk membekalkan tenaga. Jadi untuk meletakkan komponen-komponen ini, kamu boleh pilih je macam mana. Boleh pilih sesuka hati. Kita macam kalau susah nak handle komponen ni, awak boleh juga delete. Lepas tu kita tambah lagi pada bahagian ini. Okay, pada bahagian ini ya. Okay, jadi kita sambung wire, just tarik pada bahagian sini hingga kepada LED. Okay. Seterusnya kita pengaturcaraan kita, programming kita macam mana? Jadi kita kena pilih dot 1 on dahulu. Lepas tu klik pada bahagian right ini, pada bahagian kanan. Seterusnya kita akan pilih timer. Okay, timer pada bahagian okay. Yang ni kita klik pada bahagian kanan dan kita copy dan pastekan dia. Copy paste. Jadi kita tambah yang terakhir adalah go to, itu melengkapkan pengaturcaraan kita. Okey, kita tambah pada bahagian sini. Okey. Jadi pada bahagian ini kita akan ubah timer kita. Okey, 2 second, 2 saat.
Okay, kita klik lama sikit. Lepas tu kita tukar, pilih pada bahagian sini. 2 second. Okay, kenapa running dia keluar macam tadi? Sebab kita tak ada penyambung dia yang lengkap. Seterusnya kita start simulation. Okay, nampaknya LED kita menyala. Okay, jadi ini adalah salah satu contoh macam mana kita membuat pengaturcaraan menggunakan magnet code M10, M10. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah cara menulis atau cara mudah juga. Itu kita menggunakan LED dan juga Swiss micro. Okay, ini seperti gambar tadi. Okay, yang pertama. Okay, kita mulakan dengan yang pertama. Okay, mudah untuk kita membuat pengaturcaraan. Yang kedua. Okay, ini adalah yang kedua dan juga ini adalah yang ketiga. Okay, mudah untuk kita membuat pengaturcaraan tersebut menggunakan magnet code M10. Okay, yang mana kita ada bahagian ni. Okay, kita juga ada Swiss. Kita ada juga power, LED dan juga ground. Okay, kita lihat kepada pengaturcaraan yang seterusnya, yang kedua ini adalah kita menggunakan rear controller. Okay, rear controller adalah yang mana merupakan arahan kawalan untuk membuka sesuatu pengaturcaraan tersebut. If C, D in 1. Okay, yang mana kaki SOM dan no dipasang dan berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila ditekan. Lepas tu down 1. Okay, on itu yang mana untuk memberitahu ia menyala. Timer 1 second atau 2 second. Jadi kita kena dia akan memberi masa untuk LED tersebut menyala. Seterusnya lagi down off untuk memastikan dia tidak menyala pada litar. Dan and if adalah sekiranya switch dilepaskan, LED tidak akan menyala. Dan go to adalah sebagai pelengkap pengaturcaraan kita. Okay, awak boleh lihat ini adalah gambarnya. Gambar pengaturcaraan litar kita. Jadi kita tengok macam mana ia berfungsi. Okay, kita tambah, kita masukkan komponen-komponen tersebut. Okay, Carrot Project Board. Kita masukkan Carrot Project Board. Seterusnya kita akan masukkan komponen yang lain, iaitu okay, minor Swiss ini. Okay, saya juga masukkan power 5 volt ini, direct current. Okay, untuk memasukkan ini, sekiranya kamu tidak nak mengubah kedudukan komponen ini, boleh rotate. Rotate ia macam mana? Klik lama sikit, lepas tu rotate lah dia. Nak ke kiri ke kanan ke, macam mana, ikut kesesuaian yang kamu suka. Okay. Seterusnya saya akan tambah lagi LED ini, lampu LED. Okay. Kita boleh susunlah macam mana kedudukan yang kita nak. Selesa macam mana. Jadi boleh je letak ikut kesesuaian masing-masing. Okay, yang terakhir adalah ground. Okay, apabila kita dah susun, kita boleh sambungkan wire dia. Okay, wire tarik daripada hujung ini, hujung satu komponen hingga ke hujung komponen yang dapat menyambung arus dia. Okay. Seterusnya, kita akan buat pengaturcaraan dia, programming dia. Okay. Mula-mula kita akan pilih tambah dan kita akan masuknya. Okay, masukkan bahagian pada controller. Okay, pilih read controller. Okay, read controller yang pertama. Lepas tu, lepas dah kita pilih, kita klik pada bahagian sebelah kanan ini. Okay, untuk menyimpan dia. Kita ambil lagi dot 1.
Okey, kita akan pilih lagi mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan seperti yang saya beritahu tadi. Okay, and if bagi yang terakhir dan juga go to sebagai pelengkap pengaturcaraan kita. Okay, kita back. Ini adalah hasil yang kita dapat apabila kita klik pada bahagian sebentar tadi. Okay, ini adalahnya. Comment add. Okay, sekiranya kamu dapat lihat. Ini saya off untuk memastikan lampu LED itu akan menyala. Okay, sepatutnya kalau kamu dah ada sekiranya kamu ada peralatan dia, okay, tadi dia keluar macam satu tulisan yang panjang, itu adalah yang dapat menyambungkan microcontroller kita. Jadi tak ada, kita guna simulation. Okay, simulation klik pada bahagian sini. Okay. Sekiranya kamu dapat lihat, saya telah klik pada bahagian sini, lampu menyala dan tertutup. Jadi macam itulah untuk menulis pengaturcaraan berdasarkan penyambungan data input dan juga data output.